Assalamualaikum, salam sejahtera anda bersama saya Syaf Syukri dan ini adalah cerita di mana kami membawakan kisah di sebalik berita yang kami laporkan setiap hari baik di astroawani.com dan juga berita yang anda saksikan di Buletin Awani. Dan seperti yang kita sedia maklum, ada kami bawakan laporan di astroawani.com di mana vaksin COVID-19 di Sarawak akan mula diberikan esok dan itu menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Hembas menerusi kenyataannya pada 5 September lepas. Dan ketika ini sebentar tadi sebenarnya rakan setugas iaitu wakil wartawan Awani di Sarawak, Nuzuluddin Abdul Razak sudah pun membuat tinjauan di PPV Telaga Air bagi menyaksikan persiapan menjelang hari besar esok di mana esok akan diberikan vaksin kepada remaja berusia 12 hingga ke 17 tahun. Dan saya kira bersedia ketika ini langsung dari Kuching bersama dengan saya untuk berkongsi dengan apa yang dapat diceritakan kepada anda penonton Astrawani ketika ini ialah Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, apa khabar? Nuzuluddin Abdul Razak. Okey Nuzul, mungkin Nuzul boleh kongsikan ya. Tadi Nuzul ada membuat tinjauan di pusat pemberian vaksin di Klinik Kesihatan Telaga Air. Jadi mungkin Nuzul boleh kongsikan bagaimana persiapan di sana setakat pemerhatian Nuzul kepada penonton Astrawani ketika ini Nuzul. Baiklah, kita akan kembali bersama dengan Nuzul sebentar lagi dan saya akan bacakan sedikit antara yang dilaporkan oleh Nuzul di astroawani.com di mana Sarawak bersedia untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk golongan remaja berusia 16 dan 17 tahun mulai esok. Dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Datuk Dr. Muhammad Safian Muhammad berkata, program vaksinasi dalam kalangan umur tersebut mungkin akan mengambil masa sehingga 4 hari melibatkan di seluruh negeri. Dan antara lain inisiatif kerajaan untuk memberikan vaksin kepada golongan ini adalah satu usaha yang sangat dialu-alukan di Sarawak dan kita akan memula memvaksin remaja berusia 16 hingga 17 tahun bermula esok. Dan saya kira Nuzul mungkin sudah bersedia ketika ini Nuzul. Baiklah, antara lain juga kita nak bawakan kepada anda hari ini Sarawak masih lagi mengekalkan kes tertinggi untuk 2 hari berturut-turut selepas malam di mana hari ini secara totalnya Sarawak melaporkan pertambahan 3,200 jangkitan baru dalam tempoh 24 jam yang lepas. Dan kami juga ada membawa update ataupun follow up susulan daripada kenaikan mendadak kes di Sarawak. Kami mendapatkan pakar kesihatan di mana rakan setugas Hilmi Malik sudah pun bersedia ada dengan laporannya di astroawani.com di mana kes tinggi di Sarawak tidak libatkan jangkitan serius dan itu menurut pakar kesihatan. Dan saya akan bacakan sedikit untuk anda. Penularan wabak COVID-19 di Sarawak tidak melibatkan kes yang serius meskipun angka jangkitan baru yang dilaporkan di negeri itu agak tinggi sejak kebelakangan ini. Dan menurut pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Malina Osman, situasi jangkitan di Sarawak juga jauh lebih baik berbanding negeri lain kerana sebahagian besar daripada kes yang dilaporkan adalah bergejala ringan. Dan katanya lagi, Dr. Malina berkata keadaan di negeri Sarawak juga memberikan gambaran kepada fasa endemik yang bakal dilalui rakyat Malaysia. Dan beliau berkata, liputan vaksinasi yang meluas sememangnya akan memberikan data kes positif yang tinggi. Bagaimanapun, data berkenaan hanya akan melibatkan kes yang tidak serius berikutan kebanyakan mereka telah dilindungi dari wabak. Dan itu antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com. Dan selepas ini saya rasa Nuzuluddin sudah bersedia di talian ketika ini Nuzul. Baiklah Nuzul sudah melakukan tinjauan seperti yang kita sedia maklum. Nuzul sudah melakukan tinjauan di klinik pusat pemberian vaksin di Klinik Kesihatan Telaga Air. Jadi mungkin Nuzul boleh kongsikan antara persiapan yang dapat Nuzul saksikan sebentar tadi Nuzul. Baiklah Syaf, Alhamdulillah untuk program vaksinasi melibatkan golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Sarawak secara rasminya bermula esok. Dan menurut apa yang kami dengar dan diberitahu daripada pengarah JKNS Dr. Sapian, esok golongan remaja berusia 16 hingga 17 tahun akan melalui fasa pertama itu yang akan melibatkan lebih kurang dalam 80,000 golongan remaja berusia 16 dan 17 tahun di seluruh Sarawak. Dan tinjauan tadi sebenarnya di Pusat Pemberian Vaksin Klinik Kesihatan Telaga Air mendapati
pasti persiapan dilaksanakan dengan begitu lancar di mana proses pendaftaran juga dimaklumkan terlebih awal kepada ibu bapa dan penjaga kerana kita pasti golongan remaja ini memerlukan concern ataupun kelulusan daripada penjaga mereka sebelum menerima vaksin dan esok PPV KK Telaga Air ini akan menjadi PPV pertama yang akan melaksanakan PICK untuk golongan remaja berusia 16 hingga 17 tahun Syaf dan ini pastinya akan menjadi contoh kepada PPV yang lain di seluruh Sarawak dan juga di Sarawak kita bukan sahaja menggunakan klinik kesihatan sebagai PPV untuk melaksanakan program vaksinasi remaja ini. Pelbagai lagi fasiliti dan lokasi lain juga digunakan seperti Dewan Masyarakat di kawasan kampung dan juga bangunan di sekolah itu di sekolah masing-masing. Kita ada lebih daripada 30 daerah di seluruh negeri Sarawak dan pastinya program ini akan meliputi beberapa kawasan di bandar dan juga di luar bandar Syaf. Baik Nuzul, tadi saya ada baca artikel yang dilaporkan oleh Nuzul sendiri di mana Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Datuk Dr. Muhammad Safian Muhammad berkata program vaksinasi dalam kalangan umur tersebut mungkin akan mengambil masa sehingga 4 hari di seluruh negeri. Mungkin Nuzul boleh kongsikan dengan lebih lanjut mengenai kenyataan tersebut Nuzul. Ya betul Syaf. Kalau ikutkan lingkungan daripada 16 hingga 17 tahun itu jumlah mereka bersamaan dengan 80,000 orang pelajar. Kerana total jumlah keseluruhan pelajar yang akan mengikuti program vaksinasi ini golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun sama dengan 240,000 orang. Ini di seluruh negeri Sarawak. Maka ini akan mengambil masa lebih daripada sehari. Di klinik kesihatan itu sahaja mereka perlu kapasitinya adalah 100 orang individu dapat divaksin dalam satu hari dan ini akan dianjakkan ke hari-hari seterusnya melibatkan sekolah-sekolah yang lain di kawasan yang sekitar. Dan juga di kawasan pedalaman kita harus tahu juga keadaan struktur geografi, lokasi dan jarak mereka daripada pusat pemberian vaksin di klinik kesihatan, Dewan Masyarakat ataupun sekolah mereka itu agak jauh. Kalau kita ambil contoh di Ulu Niah, di Ulu Baram, di Kapit dan Miri sebagainya, di kawasan pedalaman ini mereka memerlukan perjalanan hampir mungkin lebih daripada 3 jam untuk mendapatkan ujian sering vaksinasi COVID-19 ini. Dan juga menurut daripada perkongsian daripada Dr. Sulaiman tadi yang pegawai perubatan di KK Telaga Air ini, untuk vaksin Pfizer itu sendiri satu berbuli itu memerlukan 6 orang individu. Dan jika di pedalaman, kalau saya boleh gambarkan, mereka ini perlu dikumpulkan ke 6 pelajar ini baru boleh diberikan vaksin. Dan ini antara situasi yang boleh menerangkan kenapa kita perlukan lebih daripada sehari untuk memvaksin golongan 16 hingga 17 ini Syaf. Baik Nuzul, kita bercakap mengenai tadi Nuzul ada bercakap mengenai konsen dari ibu bapa sendiri mengenai tujuan vaksinasi ini kepada golongan remaja. Jadi bagaimana pula dari segi dokumentasi itu Nuzul? Apa yang perlu ibu bapa ini perlu tahu dan apa yang perlu dibawa untuk orang kata nak membolehkan proses vaksinasi itu berjalan lancar esok? Apa yang perlu dibawa oleh mereka? Mungkin Nuzul boleh kongsikan. Baiklah, untuk ibu bapa ataupun para penjaga di luar sana, ini pastinya satu program baharu untuk kita. Kalau seperti biasanya golongan dewasa hanya perlu membawa kad pengenalan dan membawa MySejahtera sendiri, tapi kali ini melibatkan anak-anak mereka, golongan remaja yang perlukan concern dari penjaga. Antara dokumen yang perlu disediakan, ini untuk perhatian daripada ibu bapa dan penjaga di luar sana, antara dokumen penting yang perlu disediakan adalah kad pengenalan atau surat beranak atau pasport bagi mereka yang bukan warga negara. Kita di Sarawak ini sendiri ada beberapa kelompok golongan pelajar yang bukan warga negara dan mereka juga diberi keutamaan untuk mendapatkan vaksin seperti program-program vaksinasi sebelum ini. Dan bagi mereka yang mempunyai masalah untuk menyediakan dokumen yang diperlukan, mereka perlu menyerahkan ataupun menyertakan sekali surat pengesahan tersebut kerana kita ingin memudahkan proses-proses yang akan dilalui oleh ibu bapa ini kelak. Kerana kalau kita lihat situasi di bandar ini, ibu bapa telah menerima makluman awal daripada pihak sekolah menerusi capaian WhatsApp ataupun mesej melalui telefon mereka masing-masing. Tapi jika di kawasan pedalaman, perkara itu mungkin agak sukar untuk dilaksanakan dan untuk mencapai ibu bapa di kawasan pedalaman dan menyampaikan maklumat itu perlu satu proses yang panjang ataupun terlebih awal. Jadi di sini kita nampak
peranan pihak sekolah itu sangat penting dan mereka memaklumkan perkara ini terlebih awal kepada ibu bapa yang berada di luar bandar, di kawasan pedalaman, di rumah panjang dan perkampungan sebagainya. Dokumen ini perlu disediakan bersama-sama. Kalau tak ada satu pun dokumen ini, setidaknya ibu bapa itu datang sekali untuk bersama dengan pelajar ini untuk mendapatkan vaksinasi tersebut, Syaf. Baik Nuzul, secara keseluruhannya Nuzul berada di Kuching. Bagaimana pula Nuzul melihat, mungkin Nuzul tadi berada di pusat pemberian vaksin di Klinik Kesihatan Telaga Air. Jadi berapa mungkin ada dikongsikan oleh Datuk Dr. Muhammad Safian sendiri, mungkin ada berapa sebenarnya PPV yang disediakan di Kuching secara khususnya, Nuzul? Kalau kita kira-kira secara kasar jumlah PPV di seluruh negeri Sarawak ini lebih daripada 60 pusat pemberian vaksin dan kita tahu pusat pemberian vaksin untuk golongan remaja ini menggunakan juga klinik kesihatan dan juga Dewan Masyarakat yang juga pernah digunakan untuk program imunisasi COVID kebangsaan bukan golongan remaja yang kita mulakan dahulu pada bulan Jun yang lepas. Dan ini mereka akan menggunakan PPV sedia ada. Mungkin ini lebih daripada 60 PPV akan digerakkan serentak di seluruh negeri menggunakan fasiliti sedia ada sebelum ini. Kerana kita tahu penambahan penggunaan bangunan sekolah juga akan dilakukan. Dan saya pasti penambahan fasiliti, penambahan bangunan-bangunan ini adalah untuk melancarkan program vaksinasi. Kerana sekarang ini kalau kita letakkan satu kelompok remaja, pada masa yang sama Sarawak juga masih melaksanakan program vaksinasi mereka sendiri, melibatkan golongan-golongan lain, golongan dewasa, golongan yang mempunyai komorbid. Dan juga Syaf, kalau saya dapat kongsikan juga, bagi golongan remaja yang mempunyai komorbid ataupun mempunyai penyakit yang tidak membenarkan mereka untuk mendapatkan vaksin, mereka akan diberi satu tempoh ataupun masa yang lain untuk menerima vaksin ini sehinggalah pihak hospital ataupun salinan data kesihatan mereka membenarkan mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19, Syaf. Baiklah, itu dia tadi perkongsian bersama dengan rakan setugas di Kuching Sarawak, Nuzuluddin Abdul Razak. Terima kasih Nuzul atas perkongsian tersebut. Dan esok difahamkan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan melawat PPV Klinik Kesihatan Telaga Air, iaitu PPV pertama yang melaksanakan PICK untuk golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negeri itu. Dan selain itu juga pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sudah mengedarkan notis pemakluman kepada ibu bapa dan penjaga seperti yang dimaklumkan oleh rakan setugas Nuzul sebentar tadi. Dan laporan penuh anda boleh dapatkannya di astroawani.com dan Awani Borneo jam 7 malam ini. Dan kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini.